Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'a hudah. Thumma amma ba'd. Insyaallah liqa'ana al-yawm sawfa natahaddas an sab'atin fi dhillillah. Sab'atin fi dhillillah. Al-hadits ar-rabi' lis-sanati ar-rabi'ah. 7 golongan di bawah payungan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Fi hadzal mawdu' wa hunaka mi'yaru ta'allum. Awalan qira'atul hadits qira'atan sahihah, thumma dhikru ma'ani al-kalimat al-mukhtarah, thumma syarhul hadits bil ijmal, thumma bayan ma yurshidu ilaihi al-hadits, wa ba'da dhalik hifdhul hadits hifdhan sahihah, wa ba'da dhalik sawfa nunaqish 'an at-tadribat. Hal ra'aitum hadhihi as-surah? Nampak tak gambar ni? Naam. Apa yang kamu nampak tentang gambar ni? Cuba cerita. Qiraatul kitab. Qira'atul kitab tahta asy-syajarah. Ahsanti. Lagi? Apa lagi yang kamu nampak kaitan dia dengan tajuk kita? Baca buku. Lagi? Syajaratun kabirah. Pokok yang besar kamu nampak. Okey. Lagi? Seorang Seorang? Seorang apa? Kalau dikaitkan dengan tajuk ni. Okey, kamu pernah tak hadapi satu situasi yang kamu berada di bawah kepanasan yang sangat terik? Bila kamu berjalan-jalan-jalan, jumpa satu batang pokok dan kamu duduk berehat di bawah pokok tu. Pernah tak? Pernah. Pernah? Okey. Bila kamu bayang dalam situasi tersebut, okey, kamu cuba jawab soalan ni. Madza tash'uru 'indama tastarihu tahta asy-syajarah min harri syamsi? Fahimtum hadha soal? Faham tak? Faham tak soalan ni? La. Tak faham? Madza tash'uru, apa yang kamu rasa ketika mana kamu berehat di bawah pokok daripada panas matahari yang terik? Okey, kamu cuba tulis jawapan kamu. Kamu scan QR code dekat situ, kemudian kamu tulis jawapan kamu. Tak kira lah dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu ke, tulis. Ustaz nak tengok. Okey, ni jawapan dia secara live ni. Kamu type sekali terus naik. Dekat atas sebelah kanan tu yang kamu nampak nombor 000 tu. Nombor 000 tu bilangan orang yang jawab. Ustaz nak tengok lah berapa orang yang jawab. Jawapan kamu akan keluar secara langsung sekali. Kamu scan lagi? On the way, Ustaz. Kalau tak boleh scan, kamu pergi laman web tu slido.com. Lepas tu buh kod tu. 948815. Okey. Jawapan bahasa Arab ke, Ustaz? Ikut kamu, bahasa Melayu pun boleh, bahasa Arab pun boleh. Ikut keselesaan kamu. Ahsan dia bahasa Arab lah. Tapi kamu nak type lambat kan bahasa Arab. Saya tulis Rumi boleh ke Ustaz? Ikut kamu lah. Mana tak naik lagi ni? Apa maksud soalan tadi, Ustaz? Apa perasaan kamu ketika mana kamu berehat di bawah sebatang pokok daripada kepanasan matahari yang terik? Kataan tu mudah je. Semua kamu bisa dengar tu.
ketenangan dan kesyukuran. Siapa yang jawab? Nasib baik dia tak ada nama orang dah. Baru seorang jawab. Panah. Pasal panah bila duduk di bawah pokok. Pasal tenang. Lagi? Baru 3 orang jawab. Bersyukur. Rasa lapang. Lagi. Baru 5 orang. Ada 5 orang ya? Lagi apa kamu rasa? Rasa tenang, ketenangan dan kesyukuran. Rasa lapang. Siapa jawab panah? Dia duduk di bawah pokok tu pun panah lagi. Hmm. 5 orang. Respon. Lepas. Kah? Ustaz nak tengok. Apa yang dia rasa? Dia tengok panah ni. Tiba-tiba di satu padang pasir, kamu bayangkanlah. Di satu padang pasir, kamu jalan-jalan panah. Peluh cerau dah ni. Tiba-tiba kamu nampak sebatang pokok, kamu duduk bawah pokok tu, apa kamu rasa? Selapang. Lapang, nikmat, alhamdulillah. Perasaan alhamdulillah. Adakah perasaan alhamdulillah? Bersyukur. Bersyukur. Lagi? Ada lagi tak nak jawab? Tak ada, Ustaz nak tutup dah ni. Okey. Lama web tu kamu jangan tutup lagi. Bahagia. Lama web tu kamu jangan tutup lagi sebab ada soalan-soalan seterusnya nanti. Okey. Kita teruskan 6 orang saja responden. Yang lain duk buat apa tak tahulah. Okey. Kamu bisa dengar tak tajuk ni? Sab'atun fi dhillillah. Bisa dengar tak? 7 golongan yang berada di bawah naungan Allah Ta'ala, di bawah payungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, Ustaz baca dulu hadis. Kamu, lepas ni kamu baca macam dengan Ustaz baca. Uslubin Arabiyyah. Dengan uslub bahasa Arab. Tak ada lagi kan yang jawab tadi? Tak ada lah. Okay. Dengar elok-elok. Untuk orang yang akan baca sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi 'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم. Boleh dapat lengkap tak cara bacaan tu? Di mana Ustaz Wanti intonasi tu macam mana? Dapat tak? Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul 'adil wa syabun nasha'a fi 'ibadatillah ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم. Dapat? Kelaju.
Boleh. Boleh. Boleh ya? Okey. Liman ستقرأ لمن سيقرأ هذا الحديث تفضل. أفضل دينا أولا. تفضلي. أنا مم. أنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه تفرقا عليه ورجل وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب دعته امرأة دعته امرأة ذات منصب sambung terus ya. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ورجل دعته امرأة ذات منصب دعته امرأة دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففضت ذكر عينه الله خاليا ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا ففضت عينه رواه البخاري ومسلم رواه البخاري. رواه البخاري والمسلم. Okey, ahsanti. Okey ya. Kalau kamu nak berhenti bacaan dia da'athu imra'atun. Tapi kalau kita nak sambung bacaan dia da'athum ra'atun. Itu dipanggil hamzah wasal, hamzah yang tidak berbunyi kalau kita baca sambung. Boleh? Boleh. Kena perbetul sikit nah. Okey. Syukran Dina. Thumma man sayaqra'u hadzal hadith? Haziq Daniel ada? Ada Ustaz. Tafadhal bi sautin alim. Baca kuat sikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun. Tak dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Al-imamu 'adil wa syabu nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'ah zatun mansib wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqah fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallah khaliyan fafadat aynahu riwahul Bukhari. Okey, ahsan tak? Kuat sikit suara tu nah. Bagi jelas. Bacaan dia macam mana? Kalau nak berhenti, wa rajulun dzakarallaha khaliya. Macam Ustaz baca. Kalau tak mau berhenti, baca tu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Belakang tu berhenti. Fafadat aynah. Jangan baca fafadat aynahu. Di hujung berhenti. Ustaz dah ulang banyak kali dah. Macam kamu nak berhenti kan? Nak berhenti, waqafkan an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal
Dia tak baca qala. Ha? Al-Imamul Adil. Kita tak baca Al-Imamul Adilu. Tu kemahiran membaca qiraatul hadis. Nampak macam senang, tapi kena latih. Di hujung-hujung kena waqaf. Kemudian last, Puteri Solehah. Tafadhali. Saya Ustaz. Sautin Adil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabun nash'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi wa rajulun da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni aqafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqah fa'aqfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu wa rajulun zakarallah qaliya fafadat ainah. Ya, ahsanti. Ya. Ala kulli hal semua bacaan lancar. Cumanya kamu kena dapatkan uslub gaya bahasa tu. Intonasi Arab. Kena berlatih lah. Kena baca mengikut cara Arab baca. Yang tu, skill tu yang kamu kena develop. Bacaan Ustaz yakin tingkatan 4 lah. Semua baca lancar. Cuma kita nak develop lagi satu skill. Iaitu lahjah. Slang Arab tu, bagi bunyi Arab. Tak maulah baca macam Melayu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kan? Dia jadi macam dengan Cina cakap, Cina, dia masuk Islam, mu'allaf lah. Dia cakap Melayu macam nak. Tak apa nak fasih kan? Macam tu lah. Okey. Kan? Sebab kita baca Quran lancar. Tapi kalau baca teks bahasa Arab ni, dia tak macam dengan baca Quran. Dengan adanya lagu kan. Okey. Daripada hadis ni kamu faham tak? Saya kita tengok kepada syarah hadis. Okey. Awal ni kemahiran membaca dulu. Kemudian ma'anil kalimatil mukhtara. Man. Sata'arib. Man saya'arib. Siapa nak bentang? Ustaz suruh siapa bang? Oh, Alia tak ada. Okey. Al-dhillu maksud apa? Bayang. Istitarud daw maksudnya terlindung cahaya. Bayanglah. Mu'allaqun marbutun iaitu terikat. Maksud apa mu'allaqun? Terikat ataupun tergantung. Kalau uslub bahasa Arab, bahasa Ami kan, nak abang kata dia single, I am single, I am a single. Dia bujang lagi. Nak abang dekat Arab macam mana cara dia? Ana mish murtabit. Ana mish murtabit. Maksud dia, I am a single. Hafal ayat tu. Kemudian, tahabba. Dua orang yang bercinta, berkasih-kasih. Maksud apa? Habba ahaduhuma lil akhar. Sorry bacaan dia hubbu ahadihima lil akhar. Maksudnya, cinta salah seorang daripada keduanya kepada yang lain. Ataupun hubbun mutabadilun. Maksudnya, cinta yang bertukar-tukar. Saling cinta mencintai lah antara satu sama lain. Mansibin. Mansibin tu maksud apa? Mansib ni jawatan pun boleh. Kedudukan pun boleh. Okey, tapi kalau tengok dekat makna kalimat tu dia kata apa? Asyaraf, kemuliaan. Wal hasab,
Asab tu dia turunan. Wal asl, keturunan lah. Asal dia, asal usul. Kemuliaan dan juga keturunan. Al-yamin wa shimal. Maksud apa? Kiri dan kanan ni. Kanan dan kiri. Maksud dia lil mubalaghah fi ikhfa'is sadaqah. Kalau dalam bahasa Melayu tu mungkin istilah dia hyperbola lah kot. Kan? Hyperbola. Dia melampau-lampau. Nak abang apa? Sembunyi sedekah tu. Dia nak abang kata keterlaluan yang terlalu. Dia nak gambarkan sembunyi sedekah tu sampai dia sedekah. Tangan kanan yang bagi sedekah, tangan kiri tak tahu. Padahal kalau ikutkan memang tahulah kan sebab dekat sangat. Tapi dia nak abang keterlaluan. Dia mubalaghah. Kamu belajar balaghah kamu tak belajar. Tapi balaghah tu Berlebihan. ya, dia melampau-lampau. Betul tak Ustaz sebut hyperbola? Kan metafora. Hyperbola lah kan? Betul tak? Ustaz tak ingat dah. Dalam sastra Melayu dulu ni. Dia ada istilah dia. Mubalaghah ni maksud apa? Dia melampau-lampau. Nak abang kata sembunyi sedekah tu sampai yang kanan sedekah, kiri pun tak tahu. Fadat. Maksud apa? Salat. Mengalir. Ad-dumu'. Dumu' apa dia? Dumu' apa dia ni? Nampak tak gaya Ustaz ni? Air mata. Kamu kalau buka tengok handset, kamu tak nampak rupa Ustaz kan? Nampak tak rupa Ustaz? Kan kamu nampak presentation ke saya? Nampak juga? Nampak. Ni air mata. Okey, kita tengok pula kepada syarah hadis. Siapa nak syarah? Okey, dapat tak Ustaz? Dapat. Dapat lah, okey. Amal, silakan. Fadal. Amal masuk kelas Amal? Tak. Tak masuk. Tuang kelas no. Okey. Dalal hadis makanata ba'dil mu'minina wal muqarrabin alladhina yakununa fi dhilli 'arshillah wa rahmatihi wa ri'ayatihi yaumal qiyamah. Dia nak buat apa? Hadis ini menerangkan kedudukan orang mukmin yang dekat. Dekat dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala hubungan dia. Yang mana 7 golongan ni, mereka ni mendapat naungan pada hari akhirat nanti. Hari itu tak ada naungan melainkan naungan Allah SWT saja. Naungan tu dia bayangan. Mereka duduk di bawah satu teduhan pada hari akhirat. Orang lain tak dapat benda ni. 7 golongan ni saja. Sebab dia 7 golongan ni, tunggu Ustaz. Walakinna hadha dhilla laysa likulli ahadin. Okey, bayangan ni bukan untuk setiap orang. Innahu li ashabi hadhil muwassafat. Ini adalah sesungguhnya ia. Ia apa tu? Bayanganlah kepada orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang akan disebutkan nanti. Okey, yang pertama apa dia? Al-Imamul Adil. Sebab Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Pemimpin tu siapa dia? Tengok di bawah tu. Minal wulati wal hukam. Siapa dia wulah wal hukam? Pemerintah, presiden, Perdana Menteri, Menteri Besar. Itulah pemimpin yang adil. Macam mana dia adil? Alladhi adala fi tadbiri umuril muslimin. Okey. Dalam mentadbiran urusan orang Islam ni, dia adil betul-betul. Dia melaksanakan sampai orang tak komplain lah. Kalau orang komplain tu, kalau kata majoriti yang komplain, makna kata dia tak adil lah. Tapi kalau kata sikit-sikit orang tu, biasalah. Jangan semua komplain kata dia tak adil. Boleh jadi kita tak? Ustaz mungkin tak lah. Ustaz dah berkejaya sebagai seorang guru. Kamu tak tahulah. Suatu hari nanti, kalau kamu jadi pemimpin, berpeluang lagi untuk mendapat bayangan ataupun naungan pada hari akhirat nanti. Kalau kamu memerintah secara
adil. Susah ke tak? Yang disebut oleh Nabi ni semua benda-benda yang payah. Semua benda yang payah. Kalau senang ni. Kita hari ni kita senang lah cakap. Sebab kita tak nampak lagi. Duit yang beribu-ribu, berjuta-juta depan mata ni. Kalau nampak tak tahu, nak ambil tak ambil. Nak ambil tak ambil. Ambil walaupun 1 sen. Nanti jawab lah. Walaupun 1 sen. Yang kedua sebenarnya, syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun apa dia? Syab. Apa maksud dia? Pemuda. Pemuda. Dia membesar dalam beribadah kepada Allah SWT. Pemuda ni umur dia berapa? Min sinnil bulugh ila 30 ama. Apa dia maksud dia? Sejak daripada balik sampai umur 30. Kamu pemuda ke? Orang tua lah. Ke kanak-kanak lagi? Pemuda. Pemuda. Macam ustaz ni, pemuda ni. Kan? Pemuda. Pemuda yang membesar dalam mentaati, beribadat kepada Allah SWT. Payah tak? Payah. Sebab saya pemuda ni, nafsu dia bergelora. Dia nak pergi masjid pun payah. Macam-macam halangan. Okey? Tapi kalau dia pemuda, dia orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah akan dapat naungan pada hari akhirat nanti. Dah tak nampak lah. Tapi kalau ada keyakinan, insya-Allah boleh. Kamu boleh buat tak ni? Insya-Allah boleh. Berpeluang lagi. Kena mujahadah lebih lah. Yang ketiga, rajulun syadidul hubbi lil masajid wa mulazimun lil jama'ati fiha. Iaitu seorang lelaki yang sangat-sangat cinta kepada masjid dan dia melazimi untuk solat berjemaah di masjid. Daripada solat subuh sampai solat isyak tak terlepas walaupun satu. Rajulun syadidul hubbi. Hati dia kira teringat masjid dah. Pi solat subuh kan. Balik solat subuh tu teringat nak pi zuhur pula. Balik solat zuhur teringat nak pi asar pula. Begitulah seterusnya. Ada tak orang macam ni? Ada. Ada. Sebab masjid tu dia nampak satu ketenangan. Okey. Yang ketiga, ayajma'al hubb fillah baina syakhsaini sadiqaini fi hubbi kullin minhuma lil akhar 'inda ijtima'ihima wa 'inda iftiraqihima. Dua orang ni dia bercinta. Dia bertemu kerana Allah SWT dan berpisah kerana Allah SWT juga. Tak ada tujuan lain melainkan kerana Allah Ta'ala. Tak ada dia berbaik dengan seseorang tu bukan kerana harta, bukan kerana dia nak ambil kelebihan daripada seseorang tu, tak ada. Dia berhubungan baik dengan seorang tu kerana apa? Kerana Allah SWT. Okey. Walaupun dalam hadis ni disebut rajulun syabun. Dia sebut tak perempuan? Perempuan dia sebut tak? Mar'atun? Tak sebut. Tak. Tapi tergolong sekali tak? Tergolong sekali lah. Okey. Kemudian yang kelima, rajulun yabta'idu 'anil ma'siyah khaufan min Allah min kulli hadhil muraqabat. Kana dhalika dalilan 'ala kamali ta'at lillahi subhanahu wa ta'ala wal khauf minhu. Wa laqad a'lana al-khauf min Allah bilisani wa qalbi zajran li da'watil mar'ah. Soal lelaki ni kalau mai seorang perempuan yang ada kedudukan segak pula kan. Yang mana kat tempat tu tak ada orang lain melainkan depa dua. Dalam hati dia sebut apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah dan dia menjauhkan daripada perempuan. Susah dah nak buat ni. Semua benda ni adalah satu benda yang payah. Tak senang. Siapa boleh buat? Siapa berani mengaku kata dia boleh buat? Kita bolehlah buat. Kalau kata orang yang mai tu tak apa nak clear. Kalau dia mai clear pula, ni segak, lepas tu ada kedudukan. 2 orang saja. Orang lain tak nampak ni. Boleh tak? Boleh tak nak menjauhkan diri daripada perbuatan tu? Perbuatan tu tak sebut lah.
Boleh tak? Oh, berat tau. Berat. Sangat-sangat berat. Hadis Nabi kata apa? Kalau 2 orang bersunyi-sunyian, mereka bukan 2 orang saja yang ada. Malah mereka ada 3 orang. Siapa orang yang ketiga? Siapa dia? Syaitan. 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 Sebab tu kalau kita duk tengok kan anak-anak muda lah ni, bayar-bayar kamu lah. Ataupun orang yang bertunang lagi, tak kahwin lagi. Keluar berjalan sama-sama kan. Lepas tu naik kereta berdua-duaan tanpa mahram. Boleh jadi tak maksiat dalam tu? Boleh jadi tak? Boleh jadi. Banyak ustaz duk tengok. Bukan ustaz tengok depan mata lah. Nampak turun dua-dua orang. Kan? Padahal tak ada ikatan lagi. Tunang bukannya halal secara mutlak. Tapi adat orang kita ni, bila dah tunang tu, seolah-olah dia boleh buat apa saja. Tu adat kita. Yang kita tengok menyalahi hukum agama. Yang ni kamu kena ingat lah. Kalau kamu bercinta nanti, nak keluar dengan pakwa, bawa mak sekali. Bawa adik-beradik yang lain. Biar tak timbul fitnah. Tidak orang tengok tak elok. Tambah pula kamu sekolah agama kan. Benda ni payah. Ustaz dah cerita kamu, tapi cerita kat sini dia macam kan tak feel tentang cerita ni. Jadi kita teruskan. Nombor 6, rajulun yatasaddaqu bi sadaqatin sirriyatin la ya'lamuha illallah. Seseorang lelaki ni dia bersedekah, seorang pun tak tahu. Yang tahu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala saja. Orang tak tahu siapa dia yang bagi. Yang ni banyaklah dalam kalangan masyarakat kita. Kalau kita tengok kan, siapa yang derma dia tulis apa? Hamba Allah. Nama dia sebut tak? Tak sebut. Tapi boleh tak kalau kita nak menjaharkan sedekah? Kita i'lan kita punya sedekah. Boleh tak? Kalau dia terlibat di bawah NGO, non-government organisation, kan? Dia boleh lah war-warkan dia punya sedekah. Sebab apa? Sebab orang duk menabung, orang nak tengok hasil mereka menabung tu disalurkan kepada mana. Jadi kalau dia war-warkan tu tak ada masalah. Tapi kalau seorang-seorang, yang lebih afdal, biar diri dia saja yang tahu. Orang lain tak tahu. Jangan nak cerita ke orang. Tapi kalau untuk motivasi, kan, hati dia pun tak ada lain lah, melainkan kerana Allah Ta'ala. Hati dia memang kuat sungguh. Memang ikhlas betul-betul. Tak ada nak riak langsung kalau dia cerita. Itu dia bolehkan. Nah, untuk dicontohi oleh orang lain. Macam dengan ustaz ataupun macam dengan guru lah lalu. Dia buat sekian-sekian untuk apa? Anak murid dia ikut. Dalam hati dia ni, tak ada kepentingan lain. Bukan kata nak riak. Tapi kalau dia tak kuat, tak payah cerita. Nombor 7, rajulun yakhshallah wa yuttasafu bil khawfi minhu wa ta'atihi wal bu'di 'anil iltifat lima siwa Allah ta'ala wa huwa mukhlisun fi dhikrihi la silata lahu bin nifaq wa la sabila lirriya'i ila qalbihi walidha salat dumu'uhu khawfan min rabbih. Seorang laki-laki dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disifatkan dengan takut betul-betul dan taat dan jauh daripada memandang selain daripada Allah. Dan ibadat sungguh-sungguhlah kerana Allah Ta'ala. Khususnya pada waktu orang tidur 2-3 pagi kan. Waktu sebelum subuh tu. Waktu 1/3 akhir malam. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Duk berzikir kepada Allah. Tiba-tiba mata dia mengalirkan ayat. Ayat mata lah. Dia teringat dosa yang dia buat yang telah lalu. Dia teringat dengan azab Allah. Lalu dia takut. Sampai keluar ayat mata ni. Orang ni yang akan mendapat naungan di bawah naungan Allah pada hari orang lain tak dapat. Tapi mereka ni dapat. 2 mata yang dapat memadamkan api neraka. Apa dia?
Yang pertama mata yang ni lah. Bila teringat azab Allah mengalir ayat mata dia. Yang kedua, mata yang bersengkang. Solat malam ataupun buat ibadah pada waktu malam. Kerana apa? Kerana Allah SWT. Di saat orang tak nampak. Dua mata tu yang boleh memadamkan api neraka. Ada berapa semua golongan? 7. Agak-agak kamu boleh yang mana? 1 sampai 7 ni. Ha? Yang mana? Cuba abang sikit. 6. 6 insyaAllah. Yang keenam. Kamu sedekah banyak mana? Berapa ribu, berapa sen? Ya, Ustaz. Kalau takat, tapi tak apalah. Kalau takat RM1, RM2 tak cerita ke orang, dia nak cerita pun malu. Ni cerita dia kalau dia sedekah RM10,000, kan? RM5,000. Kalau RM1 memang dia tak cerita ke orang sebab apa? Hang sedekah apa? RM1. Aku pun boleh. Dia tak cerita ke orang sebab apa? Dia pun tahu. Sikit sangat. Tapi kalau dia sedekah banyak, insya-Allah. Bila dia tak cerita ke orang, yang ni akan mendapat naungan, dapat bayangan. Kita pun tahu kan keadaan di padang mahsyar macam mana. Hari ni kita kongsi matahari. Di hari akhirat nanti, seorang sebiji dapat. Dah lah matahari sejengkal. Kan? Okey. Ada soalan kat situ? Tak ada. Tak usah jelas dah. Okey. Ma yurshidu ilaihil hadith. Siapa dia tahu? ما يرشد إلى الحديث الواحد الأولى الحث على الرؤساء والأمراء أن يكونوا عادلين ليرعوا مصالح المسلمين. Maksud dia digalakkan supaya ketua-ketua dan pemimpin berlaku adil untuk menjaga kebaikan orang Muslim. At-tani, inna ta'atil insan lillah subhanallah wa ta'ala inda syababuhu afdal inda Allah subhanallah wa ta'ala min ta'atihi inda haramahu. Maksud Inna dia, harami. inda harami. Taat dia seorang pemuda lebih baik daripada taat orang tua kepada Allah. Maksud dia, Sebab apa? maksud dia orang yang taat kepada Allah masa dia muda lagi baik, lagi afdal daripada masa dia tua. Sebab apa? Sebab muda ni dia tenaga banyak. Lagipun selain pada tu, dia boleh buat sesempurna yang mungkin. Nanti dah tua dah, dia beribadat nak rokok pun tak larat dah. Sujud pun tak sesempurna macam dengan waktu muda. Waktu muda kita boleh buat dengan tepat. Dengan sempurna betul-betul. Okay. Next. As-salih innal mu'min yadhilluhullah yawmal qiyamah bisababin ta'allaqu qalbuhu bil masjid. Maksud dia sesungguhnya orang mukmin diberi naungan pada hari kiamat dengan sebab hatinya melekat dan bergantung kepada masjid. Maksud dia orang yang selalu pergi masjid lah. Okay, lepas tu ar-rabi' ayyakuna hubbal insan li akhihi asasuhu limardatillah subhanallah wa ta'ala wa laysa li gharadin min aghrad ad-dunya. Maksud dia kasih sayang seorang insan terhadap saudaranya untuk mendapatkan keredaan dan bukan untuk tujuan dunia. Yang kelima, wujub al-wara' wal ibtiad 'anil fahisyah wa hawajisi syaitan. Kita kenalah jadi wara' dan jauhkan diri daripada perbuatan keji dan bisikan syaitan. As-sadis, fadlu ikhfa as-sadaqah wa darurah al-ba'du 'anil riya' wa sum'ah fil ibadah. Wa daruratul bu'di. Wa daruratul bu'di 'anil riya' wa sum'ah fil ibadah. Kebaikan bersedekah secara senyap dan kepentingan menjauhkan diri daripada riak dan bangga diri dalam ibadah. Kelebihan sedekah secara senyap. Ataupun kelebihan menyembunyikan sedekah. Okey.
Okey, riak kamu tahu kan? Riak ni dia buat satu Menunjuk-nunjuk. nak bagi orang tengok. Kalau sum'ah, dulu Ustaz dah cerita dah. Riak, sum'ah, ujub, wara' apa dia? Zuhud apa dia? Taqwa apa dia? Ingat lagi? Sum'ah ni dia buat satu nak bagi orang duk sebut-sebut nama Ingat dia. dia baik. Ha. Dia buat satu tu nak bagi orang sebut-sebut nama dia. Sebab tu dia sebut sum'ah. Dia suka dengar orang nak puji dia. Itu sum'ah. Okey. Yang 7 golongan ni kita cubalah. Tak kena cuba, kamu kena cuba. Ustaz duk cuba ni lah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang tu satu. Nombor 3 tu pun duk cuba juga. Walaupun tak boleh pi dalam sehari tu 5 waktu, kita cuba juga 2 waktu, 3 waktu. Kumang-kumang 1 waktu, cuba juga. Nombor 4 apa dia? Nombor 4, cinta kawan kita tu kerana apa? Kerana Allah SWT. InsyaAllah lah. Kita tak ada niat lain. Yang kelima ni tak biasa lagi lah. Tak biasa lagi. Berdua-duaan. Dan orang mai hasut kita tak biasa lagi lah. Nombor 6, rahsia lah. Tak boleh apa. Nombor 7, rahsia juga. Tapi kita cubalah. Okey. Tadribat. Ma'anil kalimat. Al-dhil apa? Istitaru. Ad-daw. Lindungan. Tertutup cahaya. Takhabba maksud apa? Maksud apa? Hubbun mutabadilun. Hubbun mutabadilun. Fadat salat. Okay, isyrah al-hadith ijmalan. Yang tu kamu tengok sendirilah. Apa maksud rajulan takhabba fillah? Ada dekat sini. Nombor 4 tu. Dan pasal apa Nabi sebut syab? Bukan orang tua dalam hadis. Sebab apa? Sebab orang tua dia peringat dah. Laduan dia selepas tu kubur, dekat dah dengan kubur. Memang dia nak beribadat. Tapi kalau orang muda ni dia duduk puasa perjalanan dia masih lagi jauh. Jauh lagi nak mati. Dia lalai banyak. Sebab tu siapa yang boleh beribadat ketika usia dia muda, sebab tu Nabi jamin syurga bagi dia. Okey. Bayin talatatan mimma yurshidu ilaihil hadith. Yang ni kawan kamu dah baca dah tadi ada 6. Okey. 3 aja, yang ni reka sendiri pun boleh. Okey. Ufuqi dengan ra'si kita bincang. Intihaku haqqil akhar udwanan wa adabul insaf. Nombor 1 apa dia? Nombor 3, secara melintang. Apa dia tu? Ni. Kataan apa yang tertinggal? Intihaku haqqil akhar. Langgar hak orang lain. Secara bermusuhan. Dan tak adil. Apa maksud dia? Zalim. Zulmun. Okey. Kalimatun nafyin wa huwa fi'lun madin. Kalimah nafi tapi dia fi'al madhi. Apa dia ni? Laisa. Laisa. Okey, kalau kamu tak tahu kamu cubalah satu-satu. Alif sesuai tak kat sini? Zama. Lepas tu dhabama. Dhatama. Lala jumpa lam yang paling sesuai. Letak. Tu cara dia lah. Habis-habis tak tahu sangat. Sebab satu je tempat kosong. Al-muradu bihal umulat al-mi'adaniyah as-saghira min ghairi dhahab wal fiddah. Apa dia? Mata wang yang kecil dia logam. Tapi bukan mah dan juga perak. Apa dia? Ni, 5 ni. Coin. Coin dalam bahasa Arab dia. Fulus. Fulus. Indaka fulus? Ada duit tak?
Al-aslu wan nasab wasyaraf. Tak ni betul? Keturunan. Keturunan juga dan kemuliaan apa dia? Apa ni? Idza da'atuhum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Mansib. Mansib. Ustaz dah jawab semua ni. Kalau menegak pula, lam yabqa ma'ahu malun. Tak ada harta langsung. Dia ni dipanggil apa? Kita dah belajar dah tajuk hadis sebelum ni. Tapi muflis di akhirat. Dah sebut dah jawapan. Muflis. Dia bukan kalimah adil. Adil lawan dia benar? Adil lawan dia? Tak Dan adil. senang sangat. Lawan dia tak adil. Zalim. Zalim. Siapa jawab tu? Siapa Ustaz? Jam'ul lissun. Jamak kepada pencuri. Ai asarib. Pencuri. Jamak dia benar. Lis. Jamak dia lusus. Bisa dengar tak perkataan at-ta'jilu lissus zaman. At-ta'jil, orang yang suka bertangguh-tangguh ni, lissus zaman, dia pencuri masa. Lissun tu maksud apa? Pencuri. Okey. Ini maksud tadilah al-imam al-adil syabun nasha'a fi ibadatillah rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Okey. Okey. Jawab Ustaz. Tak tadilah. Madza tash'urul an ba'da ta'limi hadzal hadis? Apa yang kamu rasa selepas belajar hadis ni? Kamu rasa apa? Al-khauf, ar-raja, an-nadam, as-sa'id. Tolong jawab Ustaz. Sekian kau Ustaz. Jawab terus. Hak tadi. Sambung terus yang tadi. Kod yang sama. Masuk lagi. Al-khawf tahu tak masuk apa? Takut. Ar-raja. Ar-raja ni berharap. An-nadam ni apa? Menyesal aku mengaji hadis ni. Ar-raja ni dia berharap. Harap-harap aku salah satu daripada 7 golongan lah. Tak boleh 7-7. Yang penting satu dapat kat aku. Siapa dia? Ar-raja. As-sa'id dia rasa bahagia. Biasanya kalau as-sa'id ni dia dah ada dah salah satu daripada ciri-ciri tersebut. Dia dah ada dah. Dia rasa alhamdulillah. Dia rasa alhamdulillah Allah Ta'ala dorong dia untuk buat semua tu. Bukan kerana diri dia, kerana bantuan daripada Allah Ta'ala. Baru dua orang sebut ar-raja. Lagi berapa orang? Ramai lagi ni. Bahagia alhamdulillah. Ada juga. Kalau dia letak orang Ustaz nak tanya, salah satu ciri yang dia buat tu apa dia? Masing-masing berharap. Ada lagi? 5 orang lah. Mana lagi responden? Tengah klik tu sebenarnya. Tengah klik tu sebenarnya. Puteri Soleha. Bukan Ustaz, bukan. Bukan Bukan. Klik-klik tu dengar macam dengan laptop. Okey, 5 orang lah nak bagi respon. Yang lain duk buat apa? Lena. Okey, kalau Ustaz pun mencuba, kita pemuda. Jadi Ustaz letak ar-raja lah kalau Ustaz. As-sa'id ni siapa dapat as-sa'id, alhamdulillah lah. Dia tambah lagi alhamdulillah. Kuih ramai. Tambah lagi. Kalau as-sa'id ni salah satu ciri tu ada dekat dia dah. Alhamdulillah.
InsyaAllah moga-moga istiqamah sampai bila dia dah istiqamah, lepas 30 tu dia dah biasa dah. Ada yang takut tak? Takut ni biasanya dia ahli maksiat lah. Dengan an-nadam ni. Dia duk biasa buat kan. Ya Allah, harap-harap aku boleh buat. Ada juga harap dia tu. An-nadam, ahli maksiat lah. Ataupun boleh juga an-nadam, rugi aku tak tahu. Aku belajar hadis hari ni, lepas ni aku nak cuba. Alhamdulillah, 10 orang bagi respon. Okay, ada lagi tak? Tak ada, kita nak tutup dengan yang terakhir. Okey. Soalan yang terakhir, sama juga kamu bagi rating. Qayyim hadad dars. Bagi rating untuk hari ni. 1 bintang ke, 2 bintang ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke? 5 bintang. Letak 5 bintang tak apa. Tak semua 5 bintang. Ataupun macam tak syok hari ni. Letak 1 bintang. 4 bintang. Okey, Ustaz nak screenshot ni. Sebelah orang, Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum as'ilah. Ada soalan tak? La. La. Tak ada ah. Okey. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan masuk tajuk. Minggu depan kita akan masuk tajuk apa? Minggu depan tajuk rasuah. Tajuk rasuah. Ar-rashwah. Okey. Hari ni 16 orang yang masuk, 2 orang masuk bahas. Baik. Kalau tak ada, Ustaz akhiri dan jangan keluar lagi, kita nak ambil kehadiran. Allahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamatkan rekod Puteri Solehah. Okay.